Assalamualaikum, Yoshmina. Apa khabar semua? Harapnya korang semua sihat-sihat je. Sebab untuk hari ni aku agak excited nak borakkan pasal satu anime yang jarang gila aku sentuh, iaitu anime Kaiju Nombor 8. Aku percaya sangat mesti ramai yang layan anime Kaiju Nombor 8. Dan aku percaya sangat mesti ramai yang excited bila layan anime Kaiju Nombor 8 kan. So guys, untuk hari ni aku akan borakkan pasal 10 Kaiju yang terkuat dalam series Kaiju Nombor 8. Actually dalam anime Kaiju Nombor 8 ni sebenarnya ada banyak je tau Kaiju yang kuat telah muncul. Tapi untuk dalam video kali ni aku akan sharekan pendapat aku ranking 10 Kaiju yang terkuat dalam anime Kaiju Nombor 8. Tapi sebelum kita start, kalau korang belum like, komen dan share, korang buat semua tu dulu, okay? Tanda support Faiz di Studios. Dan satu lagi guys, kalau korang tengah cari baju-baju anime antaranya Kaiju Nombor 8, Solo Leveling, Naruto dan hoodie anime macam aku letak dalam gambar ni, korang boleh terus je order dekat Shopee yang aku ada tag dalam video ni, okay? Aku letak yang paling best, berkualiti, style dan harga yang murah dekat tag video ni. Jadi tanpa melengahkan masa, jom kita start sekarang. Yang ke-10 adalah Kaiju Nombor 13. Kaiju Nombor 13 merupakan antara salah satu dari Kaiju yang dicipta oleh Kaiju Nombor 9 dan tahap kekuatan dia berada di tahap 9.2. Dah menunjukkan Kaiju Nombor 13 merupakan satu Kaiju yang cukup bahaya. Kaiju Nombor 13 mempunyai kelajuan yang cukup luar biasa sehingga kan dengan kekuatan Kaiju Nombor 13, beliau hampir je berjaya untuk membunuh platoon leader untuk First Division iaitu Rin Shinonome. Tapi bagi aku Kaiju Nombor 13 ni agak malang lah sikit kan, sebab last Kaiju Nombor 13 telah pun ditewaskan oleh Kaiju Nombor 8 dengan hanya satu pukulan je. Dan kita boleh nampak lah jurang kekuatan Kaiju Nombor 8 dengan Kaiju yang lain memang cukup besar. Yang ke-9 adalah Kaiju Nombor 10. Dia ni memang badass gila guys. Kaiju Nombor 10 juga merupakan hasil ciptaan dari Kaiju Nombor 9. Betapa bahayanya Kaiju Nombor 10, ancaman dia berada di level 9. Dan apa yang lagi menarik, Kaiju Nombor 10 mempunyai kesedaran dia yang tersendiri, menyebabkan dia menjadi antara Kaiju yang sangat sukar untuk dikalahkan. Kaiju Nombor 10 ni dia seakan warrior Kaiju yang pantang menyerah, sehingga kan meskipun prototype Kaiju Nombor 10 telah pun ditewaskan, end up dia masih lagi mahu bertarung dan dia telah menjadi senjata yang cukup kuat digunakan oleh Hoshina. Yang ke-8 adalah Kaiju Nombor 4 dan mempunyai gelaran The Sky Hunter. Tak banyak diceritakan pasal Kaiju Nombor 4. Kaiju Nombor 4 merupakan seekor flying Kaiju yang cukup pantas. Tapi apa yang kita tahu, status untuk Kaiju Nombor 4 telah pun dijadikan senjata antara yang terkuat, telah digunakan oleh tim pertahanan dan special digunakan oleh The Legendary Hikari Shinomiya dan diteruskan oleh anak dia sendiri iaitu Kikoru Shinomiya. Seterusnya adalah Kaiju Nombor 11. Kaiju Nombor 11 adalah satu lagi Kaiju yang dicipta oleh Kaiju Nombor 9. Dari segi bentuk, Kaiju Nombor 11 kelihatan seakan humanoid besar, berotot dan kepala dia bentuk macam ikan. Fortitude dia berada di level 9, membuktikan betapa bahayanya Kaiju Nombor 11. Kaiju Nombor 11 telah pun menjadi lawan untuk Captain Narumi. Apa yang menariknya pasal Kaiju Nombor 11, dia seakan ada memori isau tau, dan membuatkan pada awalnya dia seperti ada advantage untuk lawan dengan Narumi. Tapi end up Narumi berjaya untuk mencari kelemahan Kaiju Nombor 11 dan berjaya kalahkan dia. Yang ke-6 adalah Kaiju Nombor 1. Tak banyak diceritakan pasal Kaiju Nombor 1 tau, sebab Kaiju Nombor 1 ni antara Kaiju yang paling lama telah muncul dalam series Kaiju Nombor 8. Tapi apa yang pasti, melihat kemampuan Narumi menggunakan kekuatan Kaiju Nombor 1 sebagai weapon, yang mana dengan kemampuan Kaiju Nombor 1 membuatkan pengguna mampu baca isyarat elektrik otak lawan, sekaligus memberikan kelebihan kepada Narumi untuk predik pergerakan musuh dalam beberapa saat seakan future sight. Dan aku yakin sangat fortitude Kaiju Nombor 1 ni berada di level atas 8 atau 9. Yang kelima pula adalah Kaiju Nombor 6. Kaiju Nombor 6 ni memang scary gila guys. Sebabnya Kaiju Nombor 6 telah pun digelar sebagai King of Kaiju. Dan kalau tak silap, disebabkan pertembungan menentang Kaiju Nombor 6 lah telah meragut nyawa Hikari Shinomiya. Sebab sewaktu Kaiju 6 datang menyerang, beliau telah membawa beberapa lagi Kaiju yang mempunyai ancaman besar di belakang beliau. Dari segi sizing, Kaiju Nombor 6 ni memang besar gila guys. Dan end up tim pertahanan telah pun menggunakan
menggunakan Kaiju nombor 6 sebagai senjata untuk Reno Ichikawa. Tapi itu pun bukannya mudah tau untuk Ichikawa handle senjata Kaiju nombor 6. Yang keempat adalah Kaiju nombor 2. Kaiju nombor 2 merupakan salah satu Kaiju yang paling digeruni dalam series Kaiju nombor 8 sebab Kaiju nombor 2 pernah menghancurkan sebuah bandar dekat Jepun. Dia mempunyai kuasa shockwave yang cukup dahsyat guys dan sangat sukar untuk ditewaskan. Tapi selepas Kaiju nombor 2 telah berjaya dikalahkan, Kaiju nombor 2 telah pun dijadikan sebagai senjata terkuat untuk Isao gunakan. Dan kita boleh tengok sendiri kekuatan Isao sewaktu menggunakan senjata nombor 2 tu memang padu. Sekarang ni kita dah start masuk dalam ranking top 3. Agak-agak korang Kaiju mana yang akan ada dalam list top 3 ni? Aku rasa top 3 ni memang susah gila aku nak rankingkan tau. Tapi untuk aku, nombor 3 ni aku akan letak Kaiju nombor 9. Dan sebenarnya aku boleh je letak Kaiju nombor 9 ni berada di ranking nombor 1 tau. Sebab Kaiju nombor 9 ni lah merupakan mastermind untuk segalanya. Betapa bahayanya Kaiju nombor 9 ni. Kaiju nombor 9 aku boleh samakan seakan macam virus tau. Sebabnya Kaiju nombor 9 dia sentiasa boleh berkembang dan dia mempunyai intelijen yang sangat tinggi. Malah bukan takat tu je guys, Kaiju nombor 9 juga boleh berubah bentuk menjadi manusia dan hidup dalam kalangan manusia tanpa manusia sedar. Lepas tu dengan kemampuan Kaiju nombor 9, beliau boleh mencipta Kaiju yang cukup kuat berada di fortitude level 9. Kalau ikutkan Kaiju nombor 9 ni boleh dicipta beratus ataupun beribu ataupun berjuta Kaiju untuk hancurkan bumi tau. Dan tahap evolution untuk Kaiju nombor 9 ni pun dah cukup menakutkan sebab Kaiju nombor 9 akan sentiasa menjadi lebih kuat bila bergabung dengan Kaiju yang lain dan sentiasa belajar dalam setiap pertarungan. Bagi aku Kaiju nombor 9 ni memang musuh yang paling berbahaya dalam series Kaiju nombor 8. Yang kedua adalah our main character iaitu Kaiju nombor 8. Tak banyak sangat aku akan kupaskan pasal Kaiju nombor 8 ni sebabnya kita sendiri pun tahulah betapa kuatnya Kaiju nombor 8. Tambahan Kaiju nombor 8 juga telah mencipta rekod fortitude yang paling tinggi dalam series Kaiju nombor 8 iaitu mencapai 9.8 dan dikatakan Kaiju nombor 8 merupakan Kaiju yang tak terkalahkan. Yang pertama adalah the final boss dalam series Kaiju nombor 8 iaitu The Mereki Era Dai Kaiju The Ancient Calamity. Kaiju ni merupakan kaiju dari zaman dulu tau dan telah kembali menjadi final boss dalam series Kaiju nombor 8. Berdasarkan sejarah, The Ancient Calamity telah menjadi mimpi buruk sewaktu zaman Edo dan level dia di level sebagai bencana alam ataupun dewa yang menghancurkan alam. Sewaktu kemunculan dia dekat dalam final battle, kalau ikutkan tahap kekuatan The Ancient Calamity ni memang seakan tak terkalahkan dan dengan cukup mudah dapat mengatasi kekuatan Kaiju nombor 8. Dari segi kemunculan awal The Ancient Calamity dari tubuh Kaiju nombor 9 tu memang lain macam guys. Siap ada banyak tangan lah. Memang scary gila rupa untuk The Ancient Calamity waktu kemunculan pertama. Tapi bila dia dah muncul dalam final form dia, sampai tahap diorang semua perlu bersatu untuk kalahkan Kaiju purba ni. So, pendapat korang macam mana pula? Komen dekat bawah.